Dan bagus sebenarnya dia nak letakkan subjek di bahagian bawah tadi, cuma subjek dia tidak timbul. Ada orang yang sedang berjalan di celah-celahan, apa nama pokok ni? Padi. 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 Kalau Dah saya kenal dah. padi lah. Kedai lama tak balik kampung. Okay. Assalamualaikum, apa khabar semua? Bersama saya dan Cikgu Haras. Cikgu Haras, apa? Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam kita punya Snap Kritik. Kita akan kritik gambar-gambar yang terpilih melalui hashtag Snap Kritik di dalam Instagram. Hari ini kita cerita pasal gambar landscape. Kita pilih beberapa topeng gambar. Kita akan kritik lah pada hari ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk tekan butang share dan juga tag rakan-rakan anda yang memerlukan ilmu ini. Okay, jom kita mulakan dengan gambar yang pertama. Gambar yang pertama daripada King Spade 5241. Okay, pertama sekali mungkin ada yang tak tahu gambar landscape ni dia merangkumi gambar-gambar yang macam mana. Kebiasaannya gambar-gambar pencakar langit, kalau dekat KL tu kita panggil dia cityscape. Dia ada juga landscape dan juga architecture, ada juga landscape biasa. Yang ni saya consider landscape biasa lah, maknanya gambar environment, gambar suasana nature yang ada. Sedikit tips untuk mengambil gambar landscape, pastikan timing untuk kita mengambil gambar tadi tepat. Gambar yang diambil ini adalah pada situasi lightingnya agak flat. Sebab Malaysia kan berada dekat garisan khatulistiwa. Lebih je pukul 10, pukul 11, pukul 12 je matahari dah terpacak atas kepala. That's why dia akan menjadikan kita punya gambar tadi flat. Dan juga daripada segi editing, dia punya gambar ni nampak macam agak sedikit keras di situ. Mungkin Cikgu Shibli boleh explain sikit macam mana sebenarnya timing yang tepat ni, bila waktunya tu? Baik. Terima kasih Cikgu Harasto. Untuk kita punya gambar kita ni, dia menggunakan elemen leading line. Dia ada sense of depth, dia nampak dia jauh kat belakang ni. Itu yang bagus. Dan itu je lah. Okay. Dari segi komposisi dia menarik. Cuma yang timing dia out. So bila kita nak ambil gambar landscape ni, sebaiknya biarlah kita ambil gambar pada waktu sunrise, sunset ataupun waktu blue hour kan, golden hour. Sebab apa? Kalau kita ambil gambar, for example kalau kita ambil gambar pada waktu pagi, kita boleh nampak gradient sebenarnya dalam gambar. Kalau contoh cahaya dari tepi, kalau bila waktu pagi kita akan nampak cahaya dari tepi. So apa yang berlaku sebelah sini, kita akan nampak sini ada cerah dan sini akan ada gelap. So kontras yang cantik ni, dia akan membuatkan gambar kita lebih hidup. Kena ingat, gambar ni orang lihat pada tempat yang flat flat screen. So macam mana bila orang tengok gambar tu, dia nak nampak tu lebih hidup dan ada 3D kat situ. Pertama dengan pencahayaan, yang kedua dengan komposisi. Dari segi komposisi dia buat okey, tapi dari segi pencahayaan dia out lah. Waktu, timing dia ambil ni sebenarnya kalau saya boleh tengok, dia ada bayang-bayang. Kalau kita zoom in dekat bahagian ni, boleh nampak dekat sini. Ini lebih kurang pada matahari tengah hari. Contoh tengah travel, lepas tu kita dah sampai kat tempat travel tu tengah hari, takkan nak tunggu pagi pun ambil gambar. Kalau kita dah sampai tengah hari, ambil je lah gambar, tak ada masalah. Cara nak cantikkan gambar, kita bermain dengan komposisi. So komposisi yang akan buat gambar tu cantik. Cuma gambar dia flat sikit lah. Tapi bergantung pada tempat yang awak pergi juga. Kalau contoh tengah hari, tapi awak pergi Eropah pada musim sejuk, musim lurung, musim bunga ni, memang cantik cahaya dia, lighting dia, walaupun kita pergi tengah hari. Kalau gambar biasa macam human interest, gambar foto journalism, gambar portraiture, dia punya point of interest tu ekspresi muka dia, momen yang kita nak capture. Tapi kalau macam gambar-gambar landscape, memang kita kena particular dekat bahagian langit tu yang akan menyebabkan kita punya gambar landscape cantik ataupun tidak. Kita gambar yang seterusnya daripada glass. Yang pertama sekali untuk gambar ni masjid dekat Shah Alam, tak silap saya. Untuk komposisi, saya puji composition yang ada dalam gambar ini. Kita boleh consider RO3 ataupun rule of third. Kita punya point of interest ataupun subjek dalam gambar kita tadi berada di titik persilangan gambar ataupun 1/3 gambar. So itu satu markah. Dan daripada segi timing, saya nampak timing ni berkemungkinan sewaktu sunset. So kalau nampak langit dia dah mula ke biru-biruan dan masih lagi ada sedikit warna kemerah-merahan di bahagian belakang. So untuk bahagian timing saya nampak tidak ada masalah sangat. Tak nampak agak harsh. So detail pada masjid dan juga suasana agak baik. Kemudian jika kita lihat sebenarnya dekat bahagian depan masjid tadi yang ada bunga tu, yang tu foreground. Layer pertama dalam kita punya gambar. So gambar landscape memang cantik kalau ada foreground. Tapi gambar ni foreground bunga tu color lebih terang dari subjek. Okey ke gambar gitu?
Bagi saya tak nampak masalah sangat sebab warna bunga tu pun dah warna merah. Cuma dalam editing sebenarnya kita boleh bagi masjid tu lebih glow up dalam luminance warna biru. Dan juga kalau kita pandai menggunakan Snapseed, kita bermain dengan selective tool, kita boleh naikkan lagi cahaya pada masjid. Dan juga dekat bahagian jalan tu kita consider dia sebagai leading line, dan leading line tadi menuju terus ke arah masjid yang ada dekat dalam gambar tadi. So overall tak nampak masalah yang ketara, dan saya yakin burung yang berterbangan itu adalah burung yang bukan original, burung yang ditampal menggunakan apps. Mungkin Cikgu Haras tak perasan, tapi dengan mata saya tidak boleh menipu. Okey, sebenarnya gambar ini bukan diambil pada waktu petang. Bukan Langit tu sebenarnya fake. Ini sebenarnya adalah photo manipulation. Okey, sebenarnya bahagian langit ni kalau tengok betul-betul ditukar. Okey, kita zoom in, kita zoom. Nampak tak dekat pokok dia tu? Ada kesan kena potong. Sama juga dekat bahagian masjid tu. Ada mana masjid. Nampak paling jelas tertipu dah ni. Tertipu. Dia tak shoot pada waktu petang. Jadi dia tukar langit tu seolah-olah waktu petang. Lighting pada subjek flat. Kalau cahaya macam ni dan waktu matahari sudah terbenam, dua perkara. Pertama, lampu jalan mungkin patutnya dah terbuka, lampu masjid pun dah start terbuka. Bahagian sini kita boleh nampak beza of light. Sini mungkin akan cerah, sini akan gelap. Nampak dekat situ sebenarnya gambar ni asalnya dia ambil mungkin pada waktu tengah hari mendung. Kemudian dia tukar dia punya langitnya daripada langit yang nampak sunset macam ni lah. Okey, di situ nampaknya Cikgu Haras sudah tertipu. Kita tak panggil dia sebagai fotografi dah. Kalau kita tukar langit, kita panggil photo manipulation. Fotografi sebenarnya ialah kita tidak menambah atau mengeluarkan elemen di dalam gambar yang tidak ada. Editing ni kita cuma menaikkan warna dan kontras, kita main colour je sikit-sikit. Photo manipulation ni macam ni lah. Langitnya daripada langitnya tak ada burung, tak ada cahaya yang macam ni, tiba-tiba dia tambahkan. Jadi bila elemen tambah bukan tak boleh. Jadi dia photo manipulation, kategori yang lain. Malah kalau kita ikut disiplin dalam fotografi ni pun dia ada beberapa cabang. So kalau yang tukar-tukar langit ni, dia cabang dia photo manipulation. Kalau macam photojournalism, even kalau muka orang tu kita buang jerawat pun dah dikira salah. Tapi kalau dalam disiplin model photoshoot komersial, buang jerawat tak apa. Sebab apa? Sebab dia nak cantik, muka cantik, nak jual produk kan. So dia ada jerawat sikit, ada parut sikit, dia edit bagi licin kulit. Tu antara orang kata apa, disiplin dalam cabang-cabang fotografi yang ada. So gambar seterusnya daripada Abe_Dau dari Kedah. Okay, pertama sekali untuk gambar ni kita tengok dulu apa elemen yang bermain. Matahari ni pun sebenarnya dah nak dekat senja ataupun nak dekat sunset. Cuma di sini saya nampak masalah yang kita boleh perhatikan. Langit yang putih yang agak overexposed tadi, dia sedikit distract dan juga mengganggu penglihatan kita. Sebab tu dalam fotografi kita kena jelas apakah kita punya point of interest yang pertama. Dan bagus sebenarnya dia nak letakkan subjek di bahagian bawah tadi, cuma subjek dia tidak timbul. Ada orang yang sedang berjalan di celah-celahan, apa nama pokok ni? Padi. Padi. Kalau saya padi lah. Kedai lama tak balik kampung. Untuk daripada segi composition sebenarnya, kalau kita nampak betul-betul ada leading line yang terhasil. Kalau kita nak buat tambahan satu lagi composition, kita letakkan kamera kita tu betul-betul tengah-tengah. Kita main pula dengan low angle dan kita boleh tambah satu lagi composition yang dinamakan sebagai simetri. Waktu mengambil gambar tadi, dia kena gelapkan sedikit sebab konsep nak ambil gambar ni, kalau kita tak nak langit tadi terlalu over, kita biarkan gambar kita gelap sedikit, baru kita boleh edit dengan puas. Mak kata Cikgu Syumri, gambar yang terang selamanya. Agak-agak langit ni real ke tak? Jangan risau, sekali pandang saya tahu dah langit ni real. Sebab kita tengok dekat bahagian muka subjek ni, kalau nampak dia ada rim light kat sini. Cumanya kawasan overexpose dan juga angle lah. Angle ni memang sayang sebenarnya. Kalau tengok dia ada leading line, tetapi leading line terlalu sedikit. Jadi sebenarnya leading line ni kalau dia boleh panjangkan lagi, kemudian tukar angle dan sehinggakan yang bahagian nampak cantik ni, sini ada ray of light. Dia membuatkan kita punya gambar lebih dramatik. Tapi sayang dia hilang disebabkan overexposed dan ray of light tu dia jatuh di tempat yang salah. Kalau kita tukarkan posisi, bukanlah masuk sawah padi, just you matter of you tukar angle, so ray of light ni dia akan jatuh ke arah subjek. So lebih cantik. Okay, yang seterusnya adalah yang saya sebut adalah bahagian pemilihan langit dan bumi. Nak lebihkan langit ke nak lebihkan bumi? Dia bergantung sebenarnya. Jawapannya adalah bergantung. Kalau contoh bahagian langit kita lawa, so lebihkan langit. Kalau bahagian kita punya bumi kita, itu foreground kita lebih cantik, lebihkan foreground. Kalau saya akan lebihkan bahagian
bawah ni. Supaya apa? Supaya kita boleh dapat leading line yang lebih panjang, sense of depth yang lebih baik dan mengelakkan kawasan yang overexpose dekat bahagian atas. Okay, sebab apa dia overexpose? Sebab dia nak naikkan exposure yang sawah padi ni. So bila naikkan exposure sawah padi ni, kawasan ni dia akan overexpose. Macam mana saya nak nampak langit tetapi tak overexpose? Very simple. Ambil bahagian yang ini, kita crop kat sini. Maksudnya kita ambil gambar tu, kita tak ambil bahagian matahari, kita just ambil bahagian cahaya matahari yang dah ditapis oleh awan. Kemudian kita ambil foreground lebih. So bila kita tukar angle, tak nampak matahari tu penuh, jadi kita punya foreground tu akan tak jadi gelap. Okay, itu teknik dia. Untuk gambar ni, warna baju apa yang sesuai cikgu? Warna hitam macam tak sesuai. Kalau saya, warna merah. Dia standard colour yang terang lah. Merah, putih, orange. Shocking colour yang boleh. Colour-colour yang buat orang terkejut. Striking lah, striking. Sebab itu sebenarnya, perasan tak kalau geng-geng hiking ni, jaket yang warna-warna dekat jaket hiking tu, itu warna-warna yang bagus. Tahu tak sebab apa bila hiking, diorang akan pakai warna-warna yang terang? Saya rasa dia tak nak sesat kot dalam hutan tu. Boleh jadi ke? Ya, sebenarnya untuk keselamatan. Jadi bila kita travel di hutan dan sebagainya kan, so kita di tempat yang orang kata apa, kalau berlakunya kecemasan dan sebagainya, orang senang nak nampak kita. Okey, gambar daripada M_Nazim Johor. Okey, ini gambar Milky Way. Cuma saya tak dapat nak pastikan ini original ke ataupun Ini bukan Milky Way. Photoshop. Cikgu, ini bukan Milky Way cikgu. Star Trail kan? Tolak di luar dekat. Untuk Star Trail ni adalah teknik tu kita mengambil gambar di langit juga sebenarnya. Cuma saya nampak boleh diperbaiki untuk gambar langit yang macam ni. Pertama sekali kita nampak ada pendasing, benda yang terkacau dekat bahagian sebelah kiri bawah tu. Saya rasa yang tu tak patut ada dalam kita punya gambar. Biasanya kalau kita nak ambil gambar Star Trail ni, kita kena cari kawasan yang betul-betul clear lah dekat atas langit. Itu yang saya nampak boleh diperbaiki. So mungkin Cikgu Shibli ada pandangan lain. Cikgu Shibli bab Star Trail Milky Way ni dia punya kebakaran. Dia bawa cikgu atas. Takut saya salah cakap lah. Tak. Asyik tidur je malam-malam kan. Jadi sebenarnya untuk ni namanya Star Trail lah Star Trail. Ada yang tanya macam mana boleh ambil gambar Star Trail? Very simple. Bagi Star Trail ni pertama sekali kena pakai manual lah. Kamera manual. ISO buat dalam 1000 ke atas. Aperture buat dalam 3.5. Shutter speed 30 saat. Itu lebih kurang lah. So dari segi teknik sebenarnya daripada kawan kita Naim tadi, memang teknik good. Cara dia ambil gambar Star Trail ni berjaya. Bintang tu siap bergerak panjang, which is dia ambil gambar dengan tempoh yang agak lama, which is teknik tak ada masalah. Yang bermasalah dekat mana? Masalah daripada komposisi. Dia tak bermaksud orang kata, adakah cikgu kalau ambil gambar bintang kita bintang je, tala kat langit je? Tidak. Kalau boleh biar dia ada foreground. Okay, ni dia ada foreground. Okay, ni ada foreground, dia letak foreground. Tetapi foreground ini sekadar sumbat je. Dia tak ada gunakan leading line ke, rule of third ke. Semua elemen-elemen tu sebenarnya kita kena masukkan dalam gambar Star Trail kita. Jadi tak semestinya gambar langit je, ada je kat langit, dah siap dah awal kita. Tak. Gambar Star Trail cantik, komposisi pun kena dimasukkan. Dari segi teknik ni memang dah betul lah. Kalau yang tanya cikgu macam nak ambil gambar Star Trail, syarat utama adalah wajib pergi tempat yang ada total darkness. Total darkness maknanya tempat yang tidak ada pencemaran cahaya seperti di dekat pulau, hutan, dekat atas gunung, yang jauh daripada bandar lah. Kalau macam Bukit Tabur tu dah dekat dengan KL. Jadi dia dah nampak bintang tapi halus-halus je bintang. Dia nampak bintang banyak macam ni, memang kawasan kampung memang bagus. Telenggeng tu, Pajam ni memang okey. Okey, ISO tinggi, shutter speed pun 30 saat dan aperture dalam 3.5, 5.6 sebab dia nak tangkap cahaya bulan, cahaya bintang tu very tak kuat lah. Jadi nak dia tak kuat ni, kamera kita kena kuat. Jadi adakah dengan smartphone boleh? Sesetengah smartphone boleh lah. Okey, gambar selanjutnya Fahmi Izwan. Okey, pertama sekali daripada segi timing, saya rasa ini adalah waktu pagi. Okey, waktu pagi, waktu matahari nak, betul lah, tengah sunset sebab nampak tak nyala pun lampu-lampu jalan dia. Betul lah cikgu? Ada cikgu Aras ni. Sekilas gambar di KL sudah tahu sunset atau sunrise. Saya fikir sunset tapi saya tengok dekat jalan tu tak ada lampu lagi dekat kawasan perumahan. Ada matahari lagi. Jadi kalau matahari dah terbenam, cuma tinggal biasan cahaya baru lampu buka. Matahari tak tenggelam lagi ni. Kita nampak matahari betul-betul dekat belakang menara 1MDB tu. Okay lah. So ni sunset lah ya. Okay, sunset. Daripada segi timing, saya tak nampak masalah. Cuma kalau kita zoom
betul-betul cahaya tu dia menyebabkan kawasan bangunan tadi dia agak overexposed. Daripada segi composition yang ada, leading line dekat bahagian jalan raya tu, cuma saya nampak boleh diperkemaskan lagi daripada segi composition dalam gambar. Dekat bahagian langit tu nampak macam agak sedikit tinggi dia punya highlight dia. Kalau tengok dalam fungsi dalam kita punya smartphone, kita boleh tekan dahulu lock focus tu, tekan dekat langit tu, dan kita boleh kurangkan intensity gambar. Okay, untuk saya pula senyum je orang. Okay, jadi sebelum saya komen, teruskan share dan juga tag siapa rakan korang, kawan-kawan yang suka fotografi nak belajar. Okay, tolong tag diorang. Dan juga saya lupa nak beritahu, minggu ni kita ada kelas apa Cikgu Aras? Minggu ni kita ada kelas untuk ibu bapa, kita ada kelas komik kartun dan juga kelas mewarna untuk anak-anak pada hari Sabtu. Dan untuk usahawan makanan, kita ada kelas smartphone food fotografi dan juga kelas smartphone food videografi. Kita ada package istimewa bagi mereka yang mengambil kelas food fotografi dengan harga RM150 saja untuk package usahawan. Dapat percuma kelas Facebook ad, kelas poster iklan FB, dapat ambil gambar makanan, dapat edit gambar makanan, videonya. Kemudian ada pula kelas bisnes, buat poster dan juga percuma kelas Facebook ad. Tu kelas yang akan berlangsung pada minggu ini. Untuk gambar kita ni, jadi apa yang saya nak komen ialah very good timing, which is golden hour. So ini yang bila golden hour ni yang sebenarnya menyebabkan kita punya gambar lebih dramatik, dan bila gambar kita ada gradient of colours. Kalau tengok dekat sini dia ada yellow, dan dia tukar ke atas dia ada berwarna gelap, warna grey. Perubahan warna tu yang menariknya sebenarnya gambar ni, kalau perasan matahari ni bersinar cerah, bersinar kuat, dia menyebabkan bahagian bawah ni berwarna kuning yang sangat cantik. Tetapi disebabkan ada awan di bahagian atas, dia block light. So atas ni dia jadi warna lain, atas ni dia jadi berwarna kebiruan sikit. Jadi dia ada nice contrast of colour. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan elemen leading line yang baik. Dari sini kita boleh nampak dari segi flat daripada depan ni sehinggalah ke arah KLCC di hujung, KL Tower, Nara PNB, 1MDB apa semua tu. You can sense the distance, betapa jauhnya tempat yang ambil gambar tu dengan subjek di penghujungnya. Jadi cumanya macam tadi juga orang cakap, bahagian overexpose tu sayang lah. So kalau boleh gelapkan lagi. Saya tahu sebab apa dia try to control the exposure. Itu masalah sebenarnya bila kita menghadap matahari betul-betul terik macam ni. Dia akan menyebabkan sama ada matahari ni akan overexpose, tapi kita akan nampak bahagian ni colour dia tak, dia ni akan nampak. Jadi bahagian foreground ni dia tak gelap. Kalau kita nak nampak matahari, apa yang berlaku bahagian depan ni akan jadi terlalu gelap. So dia antara mix of dilemma. So macam apa yang kita nak hasilkan. So that's why ada, kalau tengok dalam handphone kita ada fungsi HDR. So HDR ni akan membantu untuk memastikan kawasan ini jadi cerah, tapi bergantung juga lah pada kekuatan cahaya. Dan juga kalau dari segi fotografi, kalau kita menggunakan kamera, kita menggunakan filter, GND filter. GND filter ni kawasan dia gelap atas, bawah dia cerah. Ataupun kita menggunakan teknik HDR. HDR ni ialah kita ambil beberapa exposure. Kita akan ambil gambar ni, kita ambil dalam mungkin 3 keping gambar. Satu yang nampak langit, tak overexpose, tapi apa yang berlaku dia punya bangunan semua akan gelap. Gambar yang kedua ialah gambar bahagian foreground ni nampak, tapi bahagian langit pula jadi overexpose. Jadi kemudian dalam Photoshop nanti kita akan gabungkan untuk dapatkan satu gambar yang well exposed. So itu antara teknik-teknik yang kita boleh gunakan di dalam fotografi landscape. Subjek dia sebenarnya adalah ni, kalau kita perasan hanya dekat situ landscape KL tu. Itu dia our main subject lah. Nampak pengguna KLCC, KL Tower, PNB, 1MDB, that's the landscape yang kita nak. Kedua, dari segi moment, yes, the movement of the clouds, timing of the sun, itulah moment di dalam gambar landscape. Dan kalau tambah lagi satu moment, iaitu kalau ada burung berterbangan, itu dia akan menambah lagi kecantikan dalam gambar kita. Dan gambar tadi pun sebenarnya kalau nak lagi menarik, sebenarnya kita boleh menggunakan namanya ND filter. ND filter ni satu filter yang hitam. Kalau macam gambar tadi, sebenarnya kita tak boleh gunakan shutter speed 10 saat pasal nanti dah overexpose. Tapi dengan ND filter kita boleh buat shutter speed 10 saat, dan kemudian dia akan menyebabkan langit-langit tadi yang bergerak laju tadi tu akan nampak slow shutter, nampak lagi cantik. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang submit gambar pada hari ini. So bagi mereka yang nak berpeluang untuk dapatkan kritik oleh kami dalam sesi live, boleh letak saja hashtag Snap Kritik dalam you guys semua punya Instagram, dan kita akan pilih ikut tema. Terima kasih juga yang menonton secara live dan juga yang menonton nanti di YouTube kita Photo Sunday. Yang belum subscribe, tolong subscribe YouTube channel YouTube kita Photo Sunday. Okey, baik, cukup dulu untuk sesi kita pada petang ini, Cikgu Aras. Kita jumpa lagi dalam sesi Snap Kritik yang seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.